Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan penilaian kompetensi pekerja. Kumpulan kami terdiri daripada Farah Ayu Mira, Hanisa, Huda Amani dan juga Muhammad Faisal. Saya Aisyahira binti Abdul Ghani akan memulakan pembentangan. Kami memilih industri perhotelan. Di dalam industri perhotelan ini terdapat 4 buah jabatan utama, iaitu jabatan pengemasan, jabatan dapur, jabatan kaunter hadapan dan juga jabatan makanan dan minuman. Sehubung dengan itu, di dalam tugas ini, kami akan menerangkan bahagian jabatan pengemasan, iaitu di dalam skop pengemasan bilik. Untuk mengenal pasti bidang profesion berdasarkan kemahiran tertentu yang berdasarkan standard kemahiran pekerja negara NOSS yang disediakan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Ciri-ciri utama NOOS adalah berdasarkan keperluan pekerjaan. Yang kedua adalah mengikut struktur kerjaya di dalam sebuah bidang pekerjaan. Yang ketiga adalah disediakan oleh pakar industri dan pekerja mahir yang menjalankan pekerjaan. Standard kemahiran pekerjaan negara NOOS. Di dalam skop daftar standard ni sebelum ni dikenali sebagai daftar standard kemahiran pekerja iaitu SKPK. Dan dia adalah satu dokumen penyenaraian NOOS yang telah diluluskan oleh Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan MPKK mengikut bidang dan tahap pekerjaan bagi kegunaan industri dan latihan. Yang kedua adalah Standard Kemahiran Pekerja Kebangsaan SKPK, iaitu di dalam skop NOOS yang menggariskan kompetensi diperlukan seorang pekerja yang mahir di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai kompetensi tertentu. Di dalam untuk mendapatkan pengiktirafan NOOS, seseorang itu perlulah mempunyai sijil kemahiran Malaysia. Di dalam sijil kemahiran Malaysia ini terdapat 5 tahap. Jika kita lihat di dalam rajah tersebut, terdapat 5 tahap dan juga penerangan setiap tahap-tahap tertentu. Berikut adalah petunjuk ataupun legend di dalam NOOS bagi pemahaman kod penilaian seseorang yang pekerja mahir dan mempunyai sijil kemahiran Malaysia. Melalui kajian ataupun tugasan yang kami lakukan, kami telah memilih perindustrian perhotelan. Okey, di dalam NOOS yang berpandukan kod MSIC, perhotelan di dalam bilangan 9, nombor 1 dan di dalam seksyen penginapan dan aktiviti, perkhidmatan, makanan dan minuman. Manakala di dalam garis panduan NOOS, kod ini sedia ada berdasarkan kod HT merujuk kepada hotel dan pelancongan. Okey, untuk memfokuskan industri perhotelan ini, berikut adalah level ataupun tahap tahap sijil kemahiran Malaysia yang ada di dalam NOOS ni. NOOS ni telah menggariskan tahap-tahap tertentu. Jika kita lihat pada level 2 ni, tahap 2 ni, ini adalah tahap bagi seseorang pekerja yang sudah mempunyai ataupun sudah pergi kursus untuk memiliki kemahiran dan seterusnya. Kalau dia pergi ke kursus, dah akan naik lagi lah, naik pangkat. Okey, tetapi kursus tersebut perlulah berdaftar dengan institut yang berdaftar yang mengeluarkan sijil kemahiran. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kompetensi dan unit kompetensi penerangan bekerja yang berkaitan.
Sebagaimana yang kita ketahui, dalam kita nak jadi pekerja yang cemerlang ataupun pekerja yang berdedikasi dalam sesebuah organisasi, kita perlu ada uh, tiga aspek ini. Yang pertamanya adalah kemahiran. Kemahiran merupakan uh, kompetisi kemahiran dalam industri perhotelan berbeza mengikut jenis pekerjaan. Namun, beberapa kecekapan diperlukan untuk kebanyakan jawatan dalam hotel. Sebagai contoh, di dalam hotel terdapat bidang kompetisi, unit kompetisi deko pengurusan estetika yang berfungsi sebagai aktiviti untuk nak kembangkan konsep dalam hotel tersebut supaya hotel itu nampak berkualiti ataupun dapat memenuhi pasaran serta hotel tersebut dapat sesuai dengan prosedur operasi standard. Personel yang cekap dalam perancangan dekor dan estetika hendaklah dapat menyelaraskan susunan dekor dan estetika tersebut. Kompetisi unit pekerjaan ini perlu berkemahiran dalam mengurus hotel, dekor dan pengurusan estetika. Kemahiran ini sebenarnya dia meliputi dua, iaitu kemahiran teknikal dan kemahiran umum. Yang seterusnya adalah aspek yang kedua berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan ini sebenarnya dia meliputi pengetahuan mengenai fakta, kebenaran dan prinsip yang diperolehi daripada latihan atau pengalaman formal. Aplikasi dan perkongsian asas pengetahuan seseorang yang terlibat dalam bidang pekerjaan sangat penting untuk menjadi kejayaan individu itu bila dia melibatkan diri dalam sesebuah organisasi ataupun syarikat. Sebagai contoh, dalam bidang kompetisi pengurusan bajet pengemasan dalam hotel sebenarnya berfungsi sebagai untuk mengembangkan rancangan anggaran yang realistik dan efektif sesuai dengan prosedur operasi piawaian dan kebajikan pertubuhan. Untuk aspek yang ketiga, sebagai seorang pekerja yang berkompetensi, kita perlu mempunyai sikap yang baik. Sikap ni menunjukkan kepada pendapat, kepercayaan dan perasaan mengenai aspek persekitaran pekerjaan. Sikap yang cemerlang yang ditunjukkan oleh organisasi ini sebenarnya akan meningkatkan prestasi sesebuah organisasi tersebut. Dalam bidang pengurusan pengemasan, di bawah bidang pengurusan pengemasan ni ada 7 jawatan yang untuk pekerjaan, iaitu berkaitan dengan pengurusan pembangunan kaki tangan pengemasan, pengurusan dekor dan estetik hotel, pengurusan inventory pengemasan, pentadbiran vendor pengemasan, pentadbiran projek khas pengemasan, pengubahan bunga, perkhidmatan tetamu pengemasan. Untuk bahagian pengurusan pengemasan pula, ada 6 bidang tugas dan jawatan, iaitu berkaitan dengan polisi dan prosedur penjagaan pengemasan dan pengembangan standard operasi prosedur, pengurusan bajet pengemasan, reka bentuk rumah pengurusan pelancaran dan penyediaan, pengurusan pekerjaan pengemasan, pentadbiran keperluan perolehan pengemasan dan pemantauan operasi perumahan. Untuk bahagian operasi perkhidmatan lobi, di bawah operasi perkhidmatan lobi ada 5 bidang tugas atau jawatan yang dalam hotel tersebut, iaitu berkaitan pengurusan kaki tangan lobi, pengurusan inventory lobi, pentadbiran vendor laundry, penilaian dan tinjauan prestasi kaki tangan lobi, perkhidmatan lobi tetamu. Dan untuk penyeliaan operasi pengemasan, di bawah penyeliaan operasi pengemasan ada pemeriksaan kualiti pengemasan, perkhidmatan pengemasan VIP, penyelenggaraan pencegahan pengemasan, pentadbiran kaki tangan pengemasan, susunan aksesori bunga, penyelenggaraan taman landscape dan tanah. Untuk bahagian operasi perkhidmatan lobi, di bawah operasi perkhidmatan lobi ada 6 bidang tugas, iaitu perkhidmatan lobi dan lining, perkhidmatan lobi dan pakaian seragam, perkhidmatan lobi tetamu, kawalan kualiti lobi, fungsi pentadbiran lobi dan perkhidmatan pengemasan. Akhir sekali adalah operasi pengemasan. Di bawah operasi pengemasan terdapat pemeriksaan bilik tamu, perkhidmatan tetamu pengemasan, penyelenggaraan kemudahan kawasan awam, perkhidmatan lobi lining dan akhir sekali perkhidmatan minibar.
Industri perhotelan. Sejarah industri perhotelan telah berlaku pada akhir tahun 1700. Walau bagaimanapun, industri hotel seperti yang dilihat pada hari ini bermula konsep moden pada tahun 1950 dan 1960. Hotel merupakan bangunan dibina bagi menempatkan tetamu untuk bermalam dalam jangka masa pendek dengan bayaran. Perkhidmatan yang ditawarkan juga bergantung kepada pemilik dan sesebuah hotel itu sendiri. Secara umumnya, industri hotel adalah bahagian industri perkhidmatan yang berkaitan dengan penginapan atau penginapan tetamu. Di Malaysia, terdapat sebuah persatuan yang dinamakan Persatuan Hotel Malaysia atau Malaysia Association of Hotel MAH yang ditubuhkan pada tahun 1974. Penubuhan MAH ini telah meningkatkan industri perhotelan dan pelancongan dengan menyatukan hotel-hotel di seluruh Malaysia. Sehingga kini MAH atau MAH mempunyai lebih daripada 1,000 anggota di bawah 13 hotel dan bekerjasama dengan sektor swasta dan agensi kerajaan seperti Kementerian Pelancongan. Datuk N. Subramaniam, pemilik PCB Resort, merupakan presiden bagi persatuan ini. Persatuan Hotel Nasional atau MAH ini dilihat komited pada standard kualiti perkhidmatan yang diiktiraf oleh Malaysia dan seterusnya. Industri perhotelan ini merupakan antara penyumbang ekonomi yang besar terhadap negara dan ianya dilihat mempunyai potensi yang tinggi untuk berkembang dengan lebih maju pada masa akan datang. Kedatangan pelancong-pelancong ke Malaysia mampu memberikan kesan besar dan positif terhadap pertumbuhan industri perhotelan. Kepelancongan antarabangsa ke Malaysia bagi suku pertama tahun 2020 menunjukkan penurunan. Industri perhotelan juga dilihat mempunyai pelbagai skop pekerjaan sekaligus telah membuka ruang pekerjaan. Hal ini semestinya memberi impak positif terhadap pengurangan pengangguran di Malaysia. Bagi pekerjaan yang berkaitan dengan industri perhotelan, antaranya ialah pengurusan pejabat. Pengurusan pejabat mempunyai pengarah eksekutif hotel. Pengarah hotel adalah tonggak utama dan memastikan kejayaan sesebuah hotel. Pengarah hotel ini juga perlu memiliki visi dan misi yang jelas terhadap hala tuju hotel yang dimiliki. Kemudian pengurus pejabat hadapan. Pengurus pejabat atau pentadbir hadapan ini berperanan mengawal kerja pejabat dan menjadikan orang tengah antara hubungan penting maklumat antara pekerja dan atasan, pelanggan dan pekerja dan sebagainya. Pengurusan pejabat hadapan akan memastikan pejabat depan terus beroperasi dengan lancar. Oleh itu, secara umumnya tugas dan kerja-kerja pengkeranian berkomunikasi dalam hotel adalah tugas pengurus pejabat hadapan. Dan seterusnya pengurus agensi. Pengurus agensi ini biasanya bertugas bagi menjaga hubungan dengan pihak luar. Pihak luar yang dimasukkan ialah agensi-agensi yang membantu mempromosikan syarikat. Pengurus agensi ini akan sebaik mungkin berunding dan berkomunikasi dengan baik dengan pihak agensi-agensi luar. Kemudian kewangan. Kewangan mempunyai accountant hotel ini mengendali berkaitan segala aktiviti kewangan iaitu aktiviti keluar masuk wang hotel termasuk peruntukan gaji dan pengiraan gaji belum diberikan tugas kepada HR. Accountant hotel memerlukan tahap pendidikan tertentu yang berubah mengikut saiz dan skop tertentu bagi peranan mereka. Yang ketiga ialah dapur atau restoran. Pertama, pengurus dapur dan restoran. Pengurus dapur berperanan akan melakukan perbincangan dengan tukang masak bagi memilih hidangan yang bersesuaian dengan keperluan dan jumlah pelanggan. Mereka akan mainkan peranan dalam mendugatara jumlah bahan masakan dan minuman yang diperlukan mengikut keperluan. Jadual baik pulih penyelenggaraan peralatan restoran juga perlu sentiasa diperiksa oleh pengurus restoran. Dapur dan kawasan kaunter luar juga perlu diselia bagi menentukan penyediaan makanan dilakukan secara terancang. Kemudian tukang masak. Tukang masak ialah tugas yang memastikan kualiti makanan dalam keadaan baik. Selain tugas utama iaitu memasak, tukang masak akan memasak hidangan berdasarkan perbincangan dengan pengurus. Pembantu tukang masak pula adalah terpenting di dapur. Pembantu tukang masak ini akan membantu mengambil alih tugas tukang masak jika perlu. Kemudian pembantu dapur. Pembantu dapur ditugaskan bagi menyediakan makanan dan mereka bertanggungjawab untuk banyak tugas difokuskan kepada pembersihan dan penyediaan makanan. Yang seterusnya pelayan, tugas ialah mengambil dan menghantar pesanan pelanggan. Jurang ini berperanan sebagai penjaga kaunter bayaran di restoran hotel.
Bagi HR pula atau sumber manusia, pengurus ialah seorang yang mengendalikan organisasi syarikat mengenai pekerja. Tugas utama mereka ialah mengendali pemberian gaji dan pembayaran. Pengurusan sumber manusia ini juga berfungsi sebagai organisasi yang mengurus dan menyediakan khidmat kepimpinan dan nasihat maupun kaunseling bagi menangani isu-isu yang berkaitan dengan orang dalam organisasi termasuk pekerja-pekerja. Bagi pengurus pemasaran, secara keseluruhannya, pengurus pemasaran berfungsi sebagai penganalisis keberkesanan semua usaha pemasaran dan promosi syarikat. Penolong pengurus juga sama dengan pengurus pemasaran, membantu pengurus pemasaran dalam mempromosikan syarikat. Bagi reservation atau tempahan, pekerja tempahan perlu mengetahui penganalisis setiap data-data mengenai waktu kedatangan, waktu pelanggan keluar, masuk. Setiap jenis bilik dan harga setiap bilik juga perlu diketahui. Bagi logistik, terdapat pengurus pembelian. Pengurus pembelian adalah tugas pekerja yang hampir sama dengan syarikat lain, terutama seperti hotel. Sekiranya berlaku krisis ekonomi, pengurus pembelian berperanan mendasari setiap pembelian yang akan dibuat bagi menjaga keseimbangan ekonomi syarikat atau dalam konteks kita iaitu hotel. Penyelenggaraan. Pekerja-pekerja penyelenggaraan bertanggungjawab mengendalikan pelbagai tugas yang berbeza-beza mengikut kawasan yang ditugaskan. Walau bagaimanapun, semua pekerja penyelenggaraan melibatkan kerja untuk memastikan kemudahan berfungsi dengan lancar. Terdapat juruteknik hotel, unit pembersihan. Unit pembersihan ini mempunyai bahagian kawasan awam, bahagian bilik, bahagian lobi dan bahagian tukang kebun atau kawasan laman. Bagi keselamatan pula, pengurus keselamatan mengarahkan menyelesaikan aktiviti semua anggota keselamatan. Pastikan semua kaki tangan selamat, menyediakan perkhidmatan di tahap maksimum. Bagi pegawai keselamatan pula, pegawai keselamatan di bawah pengurus keselamatan, mereka akan diletakkan secara berpasangan, berkumpulan atau secara individu bergantung kepada sesebuah hotel. Dan akhir sekali, pemandu. Tanggungjawab utama pemandu hotel ialah menjemput tamu ulang-alik antara hotel dan lapangan terbang. Di samping itu, pemandu mesti melaporkan semua kemalangan, kecederaan, keadaan kerja yang tidak selamat dan kerosakan kepada kenderaan hotel. Bagi kompetensi pula, kompetensi ialah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dan menjadikan orang itu memenuhi apa yang diperlukan oleh sesebuah organisasi agar hasil yang diharapkan oleh organisasi tercapai. Model kompetensi pengurus memainkan peranan penting dalam polisi personel terutama dalam industri syarikat moden yang beroperasi dalam industri 4.0. Alat penilaian yang sering digunakan adalah kecakapan, membolehkan pemilik syarikat menilai prestasi kerja serta menganalisis bagaimana ia dilakukan dan bukan hanya apa yang telah dicapai oleh pengurusan sepanjang tempoh yang lalu. Kombinasi kompetensi teknikal dan kompetensi generik atau interpersonal saling bergantung antara satu sama lain untuk memfokuskan kedua-dua pada soft skill dan know-how yang diperlukan untuk kejayaan prestasi terutamanya bagi menghasilkan profil pekerjaan yang disasarkan. Kemahiran generik. Kemahiran generik adalah kemahiran asas yang diperlukan untuk mengekalkan hasil kerja yang terbaik. Terdapat beberapa elemen utama dalam kemahiran generik. Berbagai usaha majikan untuk merekrut dan mengekalkan pekerja sedia ada yang mempunyai kemahiran ini. Antaranya ialah menyediakan program khas bagi mewujudkan pekerjaan yang mempunyai kelebihan berbanding buruh lain di dalam pasaran. Penyedia pendidikan juga berminat terhadap kemahiran generik kerana kemahiran ini membantu mereka mendorong pelajar untuk lebih reflektif dan mengarahkan diri sendiri. Berikut merupakan elemen utama dalam kemahiran generik. Yang pertama adalah kepimpinan. Tujuan kemahiran kepimpinan perlu diaplikasikan bagi memastikan pimpinan sesebuah organisasi sentiasa sistematik dan berkesan. Yang kedua ialah kemahiran kerja berpasukan. Organisasi yang sentiasa menekankan kemahiran kerja berpasukan yang baik biasanya wujud dari suasana kerja yang sihat dan produktif. Etika dan moral profesional. Dalam sektor perhotelan, pengambilan keputusan beretika sangat penting bagi memastikan setiap langkah yang diambil berimpak positif terhadap organisasi hotel. Peningkatan populariti kod etika yang digunakan oleh industri pelancongan dan perhotelan adalah alat untuk memberikan panduan kepada pekerja ketika membuat keputusan. Seterusnya, kemahiran berkomunikasi.
Keupayaan untuk berkomunikasi secara berkesan dengan pihak atasan, rakan sekerja dan kaki tangan sangat penting, terutama dalam bidang perhotelan. Ini boleh menyebabkan kesetiaan pelanggan, peningkatan perniagaan dan akhirnya hotel menjadi lebih berjaya. Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Seluruh tenaga kerja adalah cerminan budaya perhotelan. Ini adalah bukti yang jelas setiap orang perlu dilatih dari perkara asas ke peringkat lebih tinggi mengenai nilai dan piawaian tertentu. Ini juga melibatkan latihan kerja berpasukan dan latihan kepelbagaian kerana staf dianggap sebagai satu unit para tetamu. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dalam industri perhotelan, pemikiran kritis adalah ciri asas pengurus atau pemilik hotel yang berjaya. Kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal merupakan tingkah laku yang berkaitan dengan sifat latihan dan kecekapan teknikal yang diperlukan untuk menjalankan kawalan yang berkesan. Kompetensi ini mengenal pasti kemampuan seseorang untuk memahami skop pekerjaan mereka atau seseorang itu bekerja dengan kemahiran tertentu. Setiap pekerjaan mempunyai perincian yang berbeza kerana kompetensi teknikal ini sangat unik bergantung kepada jenis pekerjaan. Kompetensi dalam tugas memerlukan kecekapan pengendali untuk melaksanakan tugas yang cemerlang. Berikut merupakan 6 kemahiran insaniah penting yang perlu dimiliki oleh pengurus pengemasan hotel, iaitu 6C. Yang pertama adalah kemahiran berkomunikasi, communication skill. Mempunyai kemahiran komunikasi yang sangat baik membolehkan pengurus pengemasan hotel mencapai matlamatnya dengan gaya percakapan yang menarik dan meyakinkan. Yang kedua adalah penyelesaian konflik, iaitu conflict resolution. Keupayaan pengurus pengemasan hotel untuk menentukan dan mengenal pasti gaya konflik, sebab dan kaedah mereka untuk menangani konflik selalu dapat meningkatkan produktiviti jabatan dan hotel. Yang ketiga adalah ketua dalam kepimpinan, chief leadership. Pemimpin adalah seseorang yang dapat melihat gambaran sesuatu yang dapat diperbaiki dan mempunyai kemahiran mengumpulkan orang lain untuk menuju visi yang lebih baik. Penting bagi individu yang memegang jawatan pemimpin untuk mengetahui di mana kekuatan seseorang pekerja, di mana peningkatan perlu dilakukan dan cara menggunakan set kemahiran setiap pekerja yang dengan betul. Yang keempat adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritikal sangat penting bagi pengurus pengemasan hotel untuk memahami bagaimana membuat keputusan secara pengaplikasian kaedah, strategik dan kolaboratif menyelesaikan masalah dan memupuk inovasi. Yang kelima adalah kemahiran interpersonal yang pandai. Kemahiran interpersonal membolehkan pengurus pengemasan hotel membangunkan pasukan yang sangat berkesan berdasarkan pemuafakatan, pertemuan dan hubungan yang berkesan dalam pengemasan. Dan terakhir ialah pengurusan masa. Pengurus pengemasan hotel dengan kemahiran pengurusan masa dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan di jabatan dan hotel mereka. Okey, seterusnya adalah hasil pembangunan kompetensi. Okey, seperti yang kita lihat, kita mempunyai pelbagai bidang dalam syarikat perhotelan iaitu organisasi dia. Okey, setiap bidang mempunyai tugas dan peranan yang telah dijelaskan seperti Farah Ayumira tadi. Okey, selain itu kita perlu mengetahui bahawa setiap kerja atau organisasi mempunyai nilai dan etika yang tersendiri iaitu amanah, berdedikasi, bekerjasama, bertanggungjawab, toleransi dan berbudi bahasa dan berdisiplin. Kecekapan akademik juga adalah pemikiran yang kreatif dan inovatif, berkebolehan menggunakan teknologi dan maklumat, mengemas pembelajaran sepanjang hayat, boleh berkomunikasi lebih daripada satu bahasa. Ini adalah penting bagi setiap pekerja-pekerja di dalam sesebuah organisasi. Kecekapan di tempat kerja. 1. Bekerja giat sebagai pekerja yang profesional, bekerja dengan rajin, menepati waktu bekerja dan keempat, merancang dan menyusun. Ini pula adalah penting bagi setiap pekerja bagi mendapat prestasi yang baik dalam bekerja. Seterusnya, okey, hasil perbincangan fasa A. Kejayaan projek pembangunan standard kemahiran dan ianya berguna kepada masyarakat bergantung pada penyertaan penuh dan komitmen semua pihak yang berkepentingan. Menentukan tahap kemahiran tenaga
pekerja mahir menyenaraikan tugas dan skop kerja, menilai prestasi pekerja, menjimatkan kos dan masa melatih semula pekerja, meningkatkan kualiti produktiviti, inovasi dan daya saing. Setiap kompetensi yang digariskan dan diperkukuhkan oleh seseorang pekerja mahir adalah dirujuk dan draft pindaan baharu iaitu daftar standard kerana terdapat pembaharuan senarai baharu kompetensi yang diperlukan dan dikaji semula. Pengiktirafan pekerja dan yang memiliki sijil kemahiran Malaysia membuktikan bahawa ia setanding dengan pekerja yang memiliki kelayakan pencapaian akademik yang baik. Okey, fasa B. Fasa B telah dijalankan di sebuah hotel Melang Inn, iaitu kami berjumpa dengan pengurus hotel tersebut untuk bertanyakan beberapa soalan tentang model kompetensi. Temu ramah telah dijalankan terhadap Tan Yu Lik. Okay, tujuan temu ramah dijalankan adalah untuk mengumpul maklumat berkaitan latihan sumber manusia, kompetensi dan pengurusan pekerja. Item soalan terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, latar belakang syarikat, bahagian B, pengalaman dan pandangan pengurus terhadap sesebuah syarikat atau pekerja, dan bahagian maklumat syarikat. Maklumat syarikat ini terdiri daripada sudah berapa lama syarikat telah dibangunkan, apakah kejayaan sesebuah syarikat dan apakah cabaran yang dihadapi oleh sesebuah syarikat. Seterusnya. Okey, ini adalah hasil pembangunan kompetensi fasa B. Hasil pembangunan ini telah kami bina disebabkan kami telah mendapat atau mengumpul maklumat yang kami dah dapat. Okey, pengurusan pengemasan, pengurusan pembangunan, kaki tangan pengemasan, pengurusan deko dan estetik hotel, pengurusan inventory, pengemasan, penilaian dan kajian prestasi staf pengemasan. Penilaian operasi pengemasan terdiri daripada polisi dan prosedur penjagaan, pengemasan dan pengembangan, standard operasi prosedur, pengurusan bajet pemasaran, pengurusan pekerjaan, pengemasan, pentadbiran keperluan perolehan pengemasan. Operasi pengemasan terdiri daripada pembersihan bilik tamu, perkhidmatan tetamu pengemasan, penyelenggaraan kemudahan kawasan awam, perkhidmatan dobi dan lain-lain. Okey, nilai dan etika yang diperlukan dalam model kompetensi ini adalah pemikir, organisasi, pengurusan pentadbir, perkongsian rakan sekerja, budaya pengurusan pembangunan latihan, pengurusan perubahan. Okey, nilai dia etika pula, sikap ingin berubah, berpengalaman, boleh dihantar mengikuti kursus, berdisiplin, amanah dan jujur. Ini adalah penting bagi sesebuah syarikat hotel. Okey, hotel ini telah menggariskan model kompetensi yang digunakan adalah seperti yang berikut. Yang kita dah tahu, sikap ingin berubah. Seseorang pekerja perlulah mempunyai sikap ingin berubah kepada yang lebih baik jika melakukan kesalahan. Okey, syarikat ini juga memerlukan seorang pekerja yang berpengalaman bagi mengisi jawatan yang kosong. Boleh dihantar mengikuti kursus bermaksud sesebuah jabatan atau unit tersebut boleh dihantar kursus supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan terhadap skop kerja yang dilakukan. Berdisiplin adalah satu perkara yang diperlukan bagi sesebuah organisasi bagi melahirkan sebuah syarikat yang berjaya. Amanah dan jujur pula memang dititik beratkan bagi sesebuah organisasi, terutamanya di bahagian kaunter hadapan, iaitu kerana mereka memegang duit keluar dan masuk. Seterusnya, hasil pembincangan fasa B, syarikat ini amat mementingkan sikap ingin berubah. Seperti yang saya telah terangkan sebentar tadi, syarikat ini juga mencari pekerja yang mempunyai pengalaman, sifat peribadi yang amanah dan jujur dititik beratkan. Pekerja akan diberikan latihan atau kursus bagi memantapkan diri mereka dalam bidang skop kerja yang diceburi. Kaedah penilaian dan pengukuran yang digunakan oleh syarikat terhadap pekerja adalah kemahiran pekerja. So, seperti yang saya terangkan, seseorang pekerja yang berpengalaman luas dengan skop yang dipohon semestinya akan diterima oleh sesebuah organisasi dalam bekerja. Seterusnya. Okey, kesimpulan, setiap syarikat mempunyai NOS yang tersendiri di mana NOOS memberi manfaat kepada pihak berkepentingan.
Kami bersetuju untuk mengatakan bahawa kejayaan sesebuah syarikat bergantung kepada pihak berkepentingan di dalam sebuah organisasi. Kami juga bersetuju bahawa pihak pengurusan atasan memainkan peranan yang sangat penting dalam sesebuah organisasi. Seperti yang kita tahu, jika pihak atasan mempunyai peranan dan tanggungjawab yang sangat baik di dalam sesebuah organisasi dan mereka mengagihkan tugas dengan jelas kepada pekerja mereka, sudah tentu syarikat tersebut akan terus maju dan terus berdaya saing dengan syarikat yang lain. Kami juga berpendapat bahawa untuk memasuki ke alam pekerjaan, bidang akademik juga dititik beratkan. Kami juga sangat setuju dengan syarikat perhotelan Melang Inn ini kerana mereka mempunyai penilaian model kompetensi yang sangat menarik. Cadangan kami terhadap syarikat ini adalah konteks penilaian kecekapan dan pengukuran adalah untuk mengambil pekerja, kita mestilah mengetahui juga latar belakang pekerja dan tahap pendidikan mereka. Seperti yang kami dapat daripada temu bual, mereka menyatakan bahawa unit pengemasan tidak memerlukan tahap pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, mereka hanya memerlukan pengalaman iaitu boleh mengemas bilik dan mereka akan diajar dalam beberapa ujian seperti contoh, mereka akan diberikan masa selama 2 jam untuk mengemas satu bilik dan adakah mereka mampu untuk mengemas sesuatu bilik itu dengan mudah dan jayanya. Okey, yang terakhir, pengukuran penilaian pekerja boleh ditambah baik dengan dari segi datang awal ke tempat dan sanggup membuat kerja lebih masa. Okey, oleh itu sahaja daripada kami semua dan kami harapkan yang terbaik. Terima kasih semua.